Okey, seterusnya kita akan pergi kepada reka bentuk penyelidikan kuantitatif. Okey, reka bentuk penyelidikan kuantitatif ni dia untuk kita punya notes kali ni, untuk kita punya silibus kita terbahagi kepada 4, iaitu kajian eksperimental atau nama lain dia sebagai kajian eksperimental benar. Lepas tu kajian kuasi eksperimental, kajian tinjauan, kajian korelasi. So yang pertama kita akan tengok kajian eksperimental ataupun nama lain eksperimental benar. Reka bentuk kajian eksperimental ni merupakan reka bentuk kajian perbandingan antara kumpulan-kumpulan, iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. So dalam reka bentuk ni, kumpulan-kumpulan ni diagihkan secara rawat dan responden tu mempunyai ciri-ciri yang sama. Prosedur penyelidikan kuantitatif di mana penyelidik mengkaji kesan intervensi atau rawatan ke atas hasilan kepada peserta kajian tadi. Okey, reka bentuk kajian eksperimental ni dia melibatkan 3 komponen. Dia ada setiap komponen dia ada pasangan-pasangan dia. Yang pertama, pemboleh ubah bebas dan bersandar. Kedua, ujian sebelum dan ujian selepas. Lepas tu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Okey, ini ada antara reka bentuk kajian eksperimental yang kita biasa guna dalam penyelidikan kuantitatif ni. So, just boleh tahu secara rough je lah dia punya reka bentuk ni. So, untuk reka bentuk penyelidikan kuantitatif ni pun kita boleh faham macam boleh baca dan faham sahaja secara rough. Okey, untuk reka bentuk bagi kajian eksperimental ni adalah yang pertama reka bentuk ujian pasca, reka bentuk prapaskah, reka bentuk 4 kumpulan Solomon, reka bentuk penukar gantian, reka bentuk faktorial. Okey, pergi kepada kajian kuasi eksperimental. So, kajian kuasi eksperimental ni kita guna untuk menggantikan reka bentuk eksperimental yang tadi tu, reka bentuk eksperimental benar bila responden tak dapat diagihkan secara rawat. So, beza antara kajian kuasi eksperimental dengan kuasi eksperimental benar adalah yang eksperimental benar tu dia punya responden diagihkan secara rawat, kalau yang kuasi eksperimental ni tak diagih secara rawat. So maksudnya pemboleh ubah tak dapat dikawal. Ini adalah kerana ia merupakan satu kajian yang kita guna untuk menilai keberkesanan sesuatu program. Ia juga dijalankan bila kajian eksperimen sebenar tak dapat dijalankan atas sebab beberapa perkara yang tidak boleh dikawal. So kat sini boleh tengok 3 bentuk kajian kuasi eksperimental. So yang pertama, reka bentuk ujian prapaskah, kumpulan-kumpulan yang tidak seimbang. Reka bentuk yang kedua adalah reka bentuk regresi tidak bersambungan. Dan yang ketiga, reka bentuk siri masa. So benda ni boleh tahu secara rough sahaja. Okey, yang seterusnya adalah kajian tinjauan ataupun survey. So kajian tinjauan ni adalah memang kebiasaan yang kita guna dalam buat penyelidikan. Memang sangat popular lah dalam penggunaan semasa buat penyelidikan ni. So, kajian tinjauan adalah satu prosedur di mana penyelidikan kuantitatif, di mana penyelidik mentadbir tinjauan atau soal selidik kepada sampel atau keseluruhan populasi bagi memperihalkan sikap, pandangan, perlakuan atau ciri-ciri populasi. Kajian ini kita guna untuk dapatkan persepsi menyeluruh daripada satu populasi. So, kita ambil daripada sampel dalam satu populasi tu. Okay, kaedah ni juga banyak digunakan oleh berbagai pihak untuk meninjau keberkesanan sesuatu produk ataupun meninjau pandangan orang ramai berkenaan sesuatu isu, iaitu seperti majalah, televisyen dan sebagainya. Okay, sebenarnya kajian tinjauan ni benda yang basic survey yang adalah satu kajian survey yang biasa orang yang antara kaedah penyelidikan yang sangat popular digunakan. Sebagai contoh, kalau kat sini dia cakap nak meninjau keberkesanan sesuatu produk, so awak buat survey, awak tanya dalam penyelidikan tu kita boleh buat survey, lepas tu tanya pendapat orang tentang produk tersebut. So keberkesanan produk tersebut tu okey ke tak semua. So antara contoh kajian tinjauan ni adalah macam kita buat kita edarkan borang soal kaji selidik kepada orang ramai supaya dia orang dapat jawab soalan dalam borang kaji selidik tu, dan kita boleh tahu daripada situ pandangan dia orang berkait dengan tajuk yang kita nak menyelidik tu.
So ni macam kena take note sikit lah untuk kajian tinjauan ni. Okey. Sorry. Okey, dua jenis reka bentuk kajian tinjauan. Okey, yang pertama cross sectional, jangka masa tertentu ataupun singkat. Longitudinal, jangka masa panjang. Okey, kenapa kajian tinjauan popular? Ciri-ciri kenapa kajian tinjauan iaitu kajian survey ni sangat popular dalam penggunaan semasa menyelidik. Yang pertama adalah sebab penggunaan yang menyeluruh. Kajian tinjauan ni biasa boleh digunakan untuk menyatakan banyak-banyak jenis soalan seperti isu, masalah dan banyak-banyak lagi. Lepas tu pengenalian yang juga digemari. Okey. Kajian tinjauan ni kita dilakukan oleh seorang selidik ataupun temu bual. So ni adalah salah satu cara yang senang dan juga memang orang gemar untuk lakukan. Okey. Ciri-ciri yang seterusnya adalah pemungutan data yang cepat. So jawapan-jawapan yang soal subjek jawab tu sangatlah secara pengumpulan data adalah secara terus. Sebab contoh kalau macam kita buat temu bual ataupun soal selidik, dia orang terus bagi jawapan dan dia orang bagi jawapan kat kita kan. So kita boleh dapat jawapan tu dalam masa yang singkat dan juga kita boleh buat analisis jawapan tadi tu dengan masa yang singkat juga. Sebab itulah kajian tinjauan ni popular dalam penyelidikan. Okey, yang seterusnya adalah penggunaan saiz sampel yang besar. So dia boleh dilakukan dengan menggunakan saiz sampel yang besar yang tak boleh dilakukan oleh kajian eksperimental. Kajian eksperimental dia tak boleh lakukan secara saiz sampel yang besar walaupun dia boleh buat secara rawak kan. Sama dengan kajian tinjauan ni. Tapi beza dengan kajian eksperimental tadi tu, dia tak boleh guna saiz sampel yang besar. So kajian tinjauan ni penggunaan saiz sampel dia yang besar. Sebab itulah dia popular. Okey, yang seterusnya ciri-ciri kenapa kajian tinjauan ni popular adalah pengumpulan maklumat secara terus. Sebabnya sama je macam tadi, pemungutan data yang cepat. So dia berkaitan ni, maklumat dapat dipungut secara terus daripada responden dalam masa yang singkat. Yang seterusnya keupayaan keputusan kajian yang digeneralisasikan. Okey, hasil kajian dapat digenerasikan kepada populasi dengan tepat dan berkesan. So lebih berkesan lah cara menggunakan kajian tinjauan ni. Okey, kita teruskan dengan kajian yang seterusnya, itu kajian korelasi. Okey, kajian korelasi ni kajian yang bersifat kuantitatif di mana penyelidik menggunakan statistik bagi memerihal dan mengukur darjah berkaitan dengan antara dua atau lebih pemboleh ubah atau variable. Okey, contoh dia dengan menggunakan taburan plot ataupun menggunakan regresi ataupun menggunakan matrix. So tujuan kajian korelasi untuk mengenal pasti hubungan yang dapat menerang ataupun meramal kejadian bagi sesuatu pemboleh ubah dalam kajian awak tu. Okey, kajian korelasi juga boleh menerangkan hubung kait ataupun hubungan yang sedia ada antara pemboleh ubah ataupun variable dalam kajian awak tu. Okey, yang seterusnya adalah jenis reka bentuk kajian korelasi. Yang pertama reka bentuk penerangan dan yang kedua adalah reka bentuk ramalan. So awak boleh tahu secara rough sajalah yang ni. Okey, ciri-ciri bagi reka bentuk korelasi. Kajian korelasi ni dia menggunakan teknik statistik canggih untuk menentukan korelasi antara pemboleh ubah. Sama ada boleh guna komputer, cara kalau saya boleh bagi contoh kat sini, awak boleh cari boleh menggunakan perisian SPSS untuk cari korelasi antara pemboleh ubah tu. So sebab tu kat sini SPSS tu adalah satu aplikasi dalam komputer. Sebab tu kat sini menggunakan teknik statistik canggih. Tu adalah salah satu kajian korelasi lah tu. Lepas tu limitasi utama penyelidikan adalah tidak boleh memberi interpretasi sebab dan akibat. So dan ia juga menilai kekuatan dan arah hubungan antara kaitan antara pemboleh ubah yang diselidik. So bila ada dapat data daripada yang buat kajian tu, so daripada data tersebut awak boleh nampak kekuatan dan perhubungan antara pemboleh ubah dalam kajian awak tadi tu. Okey,
Setakat tu sahaja untuk topik yang ketiga. Okay, nanti kita boleh jumpa pada hari lain untuk topik yang seterusnya. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.